Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, al-babut tasi'u fi fadilati salatil jamaah. Al-babut tasi'u fi fadilati salatil jamaah. Jadi tak kalau kita sudah selesai menyatakan kelebihan azan beberapa minggu, lebih kurangnya sebulan deh, kita dah menyatakan tentang kelebihan azan, iaitu kelebihan baik. Sudah siap dah. Malam ni kita nak mula masuk pula menyatakan kelebihan semaya jemaah. Apakah darjah dan apakah fadilah kelebihan yang Allah Ta'ala beri menkurniakan kepada mereka-mereka yang mengikut sunnati Rasulullah yang paling besar sekali, iaitu semaya jemaah 5 waktu. Kata musannaf, bab ia ke-9 pada menyatakan fadilah semaya berjemaah. Fadilah mana kelebihan Allah Ta'ala beri dengan kurnia Allah Ta'ala. Itu mana fadilah Allah Ta'ala mengkurniakan kepada mereka yang berjemaah semaya 5 waktu. Kemudian musannaf tuan kitab ni, dia mari bab nak menerangkan sebanyak mana Allah Ta'ala bagi kepada mereka yang bersungguh-sungguh lawan hawa nafsu, iaitu walaupun dekat walaupun jauh rumah dengan masjid dan surau ataupun musalla, iaitu bersungguh-sungguh mari jemaah. Apa kelebihan dia? Kemudian musannaf mendatangkan beberapa hadis untuk narayak tentang kelebihan semaya jemaah. Katanya, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, seorang sahabat Nabi yang banyak riwayat hadis, iaitu Abdul Rahman ibnu Sakrin, digelarkan dia, dikunyakan dia, iaitu Abu Hurairah. Nama dia Abdul Rahman ibnu Sakrin. Dia riwayat katanya, berpesan akan daku, berpesan akan daku kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah cerita kata Rasulullah pesan kepada dia, berpesan akan daku oleh kekasihku, iaitu Habibillah. Habibillah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Habiballah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya Habibi, iaitu kekasihku, iaitu Rasulullah SAW. Abu Hurairah cerita katanya, adalah Rasulullah pesan kepada dia, berpesan akan daku oleh kekasihku. Siapa dia kekasihku? Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya Rasulullah bagiku, yakni Rasulullah berpesan, yakni Rasulullah kata kepada Abu Hurairah. Ia kata, hei Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, semaya olehmu berjemaah. Yakni hendaklah kamu semaya jemaah, janganlah kamu tinggal semaya jemaah. Maka tak kala Rasulullah pesan kepada seorang sahabat,
Nah, dia pesan kepada sahabat, jadi maknanya orang panggil umum semua. Dek, kita ambil istinbat daripada hadis ni, dia pesan kepada seorang sahabat, berartinya pesan semualah sekalian umat dia. Ia kata semaya olehmu, hei Abu Hurairah, berjemaah, hal keadaan berjemaah. Janganlah kamu semaya seorang, itu mafhum. Dan jikalau ada engkau duduk sekalipun, walaupun mutu tak kuasa nak diri, musmayalah jemaah, walaupun semayalah duduk. Dia asal maknanya bila kita kuasa semaya diri, bila tak kuasa saat ni semayalah nyata. Siapa setara menyata pun dia suruh jemaah juga. Walaupun mu mari tu nak diri tak leh, marilah jemaah. Walaupun mu saat ni teruk sekat mana, walaupun menyata sekalipun berjemaah lah. Ni ayat kata besarnya fadilatnya. Sabit pun Rasulullah pesan kepada Abu Hurairah, janganlah tinggal kamu akan jemaah. Hendaklah kamu melazimi berjemaah. Maka kerana bahawasanya Allah Ta'ala memberi akan dikau dengan tiap-tiap semaya serta berjemaah itu pahala 20 semaya yang lain daripada jemaah. Ini satu riwayat. Abu Hurairah ayat katanya, Rasulullah pesan kepada dia, suruh dia saat itu semaya jemaah. Walaupun tak agak nak diri, walaupun musan itu semaya yang nyata jemaah lah. Kerana bahawa Allah telah beri pahala orang semaya jemaah ni lebih pada semaya seorangnya 20. Misal kita kata kali kita semaya seorang boleh sekau. Kalau kita semaya jemaah saat ni boleh 20. Maka bagi mereka yang sungguh-sungguh hendaklah berjemaah. Di hadis ni yang kata lebih semaya jemaah dengan semaya seorang itu 20. Ada 27, ada yang kata 25, banyak riwayat. Ni menunjuk kata besar jemaah. Maka puak kita semua bila kita dengar hadis ni, janganlah kita tinggal jemaah. Tak agak cara mana pun kita semaya jemaah. Dan semaya di tempat syiar Islam, iaitu di surau ataupun di masjid. Inilah bagaimana contoh Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi. Itu satu riwayat deh. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dalil kata semaya jemaah ni lebih pada semaya seorang 20 ataupun 27 ataupun 25. Itu riwayat lain-lain deh. Rasulullah kata lapanya begini, fadlu salatil jama'ati ala salatir rajuli wahdahu 25 darajatan wa fadlu salatit tatawwu'i fil baiti ala fi'liha fil masjidi ka fadli salatil jama'ati ala salatil mufradi. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan semaya berjemaah atas semaya laki-laki seorang diri itu. Rasulullah katanya bermula kelebihan semaya jemaah atas semaya oleh laki-laki sehal kadang seorang diri itu, kelebihannya 25 darjat. Ini satu riwayat. Ayat itu Rasulullah kata semaya jemaah lebih pada semaya seorang ni 25. Kalau kita semaya jemaah 25. Kalau kita semaya seorang boleh sah saja. Misal sepakatnya kalau kita semaya seorang boleh sekau. Bila kita semaya jemaah sana itu 25 kau. Lebih setara tu. Kemudian kelebihan ni boleh 27. Tapi ada gemuk buruk, ada subuh, ada tak subuh. Ada besar, ada kecil, 27 kecil. Misal kita katanya kalau kita mari jemaah sana itu di mula-mula lagi fadilat takbiratul ihram, maka 27 besar-besar. Kemudian sekiranya kalau kita mari sana itu mari sayuk dah jemaah, dari tahiyat ke dah.
Imam dekat Nabi Saleh kita, mai mak usolli fardal maghribi. Salah sarakatin adaan imam makmum lillah Allahu akbar. Turun duduk Imam Nabi Saleh. Boleh 27 juga, tapi 27 lah. Nah, kemudian di segi maknanya orang hak semaya itu pula ikhlas dengan tak ikhlas. Orang hak reti dengan tak reti. Dan khusyuk tawaduk. Baik tak dari mula semaya sampai ke salin dia tak ada ingat kau lain. Maka hati 27, 25 penuh litai. Ada seorang itu dia mahayat tapi hati dia lalai. Nah, ingat kau itu ya. Banyak kena ingat keluar. Maka boleh juga 27. Tapi 27 lah. Ni mestilah kita kena faham. 27 saat itu ya tak supo 27 belakang. 27 belai-belai. 27 hak subuh-subuh. Ingat kali itu kita ambil di hadis ni bahawasanya kita semua diperintah oleh Rasulullah suruh berjemaah. Dan lagi pula kalau kita tengok sejarah sahabat Nabi sendiri dan sahabat Nabi, tabi'in, alim ulama semua, kebanyakannya jemaah belakang. Nah, jarang orang semaya seorang. Malaikat kau agak kau uzur. Kalau tidak ada uzur, jemaah semua. Nah, inilah dipanggil sunnati Rasulullah. Sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin, sunnah sahabat. Nah, itu maknanya. Habis. Itu maksud katanya kelebihan semaya jemaah atas semaya laki-laki. Seorang laki-laki mana itu? Atas semaya seorang laki-laki itu ibarat kalau betulnya. Bermula kelebihan semaya jemaah atas semaya seorang laki-laki. Diri itu 25 darjat. Itu maknanya. Lebih 25. Ini satu riwayat. Dan kelebihan semaya sunnah pada rumah atas memperbuat akan semaya sunnah pada masjid. Seperti kelebihan semaya berjemaah atas semaya orang munfarid. Maka di hadis ni, hujah hadis ni, ia katanya fadlu salati tatawwu fil bait ala fi'liha fil masjid ka fadli salatil jamaah ala salatil munfarid. Jadi semaya sunat rumah, semaya sunat rawatib, sunat rawatib, sunat kapik waktu. Nah, kita katanya belum ngorek, lepas ngorek, belum isya, lepas isya, belum subuh. Belum zuhur, lepas zuhur, belum asar. Lepas asar, lepas subuh tak ada. Dianjurkan zikrillah. Lepas subuh, suruh berzikir banyak dengan sampai naik matahari. Begitulah juga lepas asar, suruh berzikir banyak-banyak hingga sampai matahari jatuh. Itu tepat dia. Kemudian semaya sunat ni, ia lebih semaya dulu. Lebih semaya sunat rumah daripada kita semaya di masjid, supaya lebih semaya jemaah di atas semaya seorang ini. Ada gitu. Nah, dia katanya bermula dan kelebihan semaya sunat pada rumah. Seorang itu semaya sunat rumah dengan semaya di masjid lebih mana? Lebih semaya sunat rumah. Lebih setara mana? Supaya kelebihan semaya jemaah dengan semaya seorang diri. Lebih setara tu. Nah, misal kita katanya maya subuh. Bila orang bayar subuh, maka kita mayalah sunat subuh di rumah. Hak tu lah hak nombor satu sekali. Bila orang bayar subuh selalu kita pun semaya sunat subuh. Salli sunatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Allah saja tu semaya sunat subuh 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Kemudian banyak ke ulama mengatakan semaya sunat subuh ni ia terlebih afdalnya rakaat yang pertama sani lepas pada Fatihah baca kuliah. Rakaat yang kedua lepas Fatihah baca qul huwallah.
Dan setengah ulama ada hadis juga, iaitunya sembahyang subuh. Rakaat yang pertama lepas Fatihah baca Alam Nasrah. Dan rakaat yang kedua lepas Fatihah tu baca Alam Tarakai. Maka hikmah dia, kelebihan dia tu insya-Allah lagi akan datang kita menyata. Ni nak ayat kata sembahyang sunat ni lebih sembahyang di rumah pada sembahyang di masjid. Kerana lah sembahyang di rumah ni ya nak maknanya lepas daripada penyakit ria. Kita sembahyang seorang diri itu lepas daripada penyakit ria. Itu kelebihannya deh. Jadi nak ayat kata besar sembahyang sunat, sama ada sunat rawatib dan sunat lain-lain lagi. Lebih kita sembahyang daripada kita sembahyang di masjid. Dia supaya kata sedekah sunat. Sedekah sunat, hendaklah kamu sedekah tangan kanan dengan siapa tangan kiri tak tahu. Berartinya kena senyap sembunyi. Sedekah dengan jalan senyap sembunyi. Itu kalau sah. Jadi khulasah hadis ni sembahyang jemaah dengan sembahyang seorang diri. Hadis ni iaitu lebih sembahyang jemaah 25 darjah daripada sembahyang seorang diri. Dan begitu juga sembahyang sunat kita sembahyang di rumah. Sembahyang di rumah dengan sembahyang masjid ni pahala banyak mana? Lebih patut lebih sembahyang jemaah seorang diri. Sekut dengan 25, sekut dengan 27 sepatut. Ni besar sembahyang sunat. Sembahyang sunat di rumah. Kemudian bila kita mari di masjid. Kita mari di masjid ni ada pula perintah atas kita suruh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dan kita masuk masjid belum daripada kita menyata sunat kita sembahyang tahiyatul masjid. Kemudian kita tahu sembahyang tahiyatul masjid, kita sembahyang sunat. Sembahyang sunat lain pun tak apa, tapi dalam tu kita niat kata tahiyatul masjid. Maka hasil dua. Hasil sembahyang qada kalau kita sembahyang qada. Dan hasil sembahyang sunat dan hasil tahiyatul masjid. Itu dia. Habis. Di hadis ni iaitu dua kelebihan. Iaitu Nabi katanya sembahyang jemaah lebih afdal daripada sembahyang seorang 25 darjah. Dan sembahyang sunat di rumah lebih pada sembahyang sunat di masjid, lebih serupa dengan sembahyang jemaah dengan sembahyang seorang diri. Kelebihan lagu tu. 20 ataupun 25 ataupun 27. Boleh setara tu tikahnya. Lagi pula waqala sallallahu alaihi wasallam. Di satu hadis lain pula. Salatul jamaati taqdulu salatal fazi bi 27 darajatan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang berjemaah itu, yakni bermula sembahyang berjemaah itu melebihi mubtada khabar. Ialah melebihi ia sembahyang jemaah akan sembahyang orang munfarid, akan orang sembahyang seorang diri dengan 27 darjah. Ada lebih sembahyang jemaah di atas sembahyang seorang 27. Ni satu hadis. Jadi maknanya kita artinya 2-3 hadis. Yang pertama 20 satu riwayat, lebih sembahyang jemaah di atas sembahyang seorang diri 20. Hadis yang kedua mengatakan 25, lebih sembahyang jemaah di atas sembahyang seorang diri 25. Hadis yang ketiga iaitu lebih sembahyang jemaah di atas sembahyang seorang diri 27. Ni orang panggil khilaf riwayat. Riwayat orang tu riwayat 20. Dengar Nabi kata 20. Riwayat dia ni katanya 25, dia ni kata 27. Hasilnya lebih sembahyang jemaah. Di atas sembahyang seorang diri. Bila kita mengaji dah, kita reti dah hadis Nabi pesan kepada kita semua duk dalam kitab semua. Suruh kita berjemaah. Janganlah kita tinggal sama sekali. Walaupun kita tak rak, azan lah. Kita nak mari jemaah. Itu dia. Inilah orang panggil kerjaan para sahabat, kerjaan Nabi dan kerjaan para sahabat dan tabi'in dan ulama-ulama semua. Istimewa pula
Istimewa pula, maknanya lebih-lebih lagi pula. Tu istimewa. Istimewa pula, lebih-lebih lagi pula. Ni kena ayat atas kelebihannya. Semaya di Mekah di dalam Masjidil Haram. Ingat ni, faham molek sini. Kemudian bila kita pergi Mekah, ada setengah orang kita pergi Mekah semaya di masjid lain. Maya masjid kucing. Tak tu kalau. Ni nak oyak katanya tak erti orang kita sini. Kita kacau belanja beratus-ratus ribu. Hidup semaya di masjid lain. Dan kita pergi Mekah dah semaya dalam Masjidil Haram. Jangan duduk semaya di masjid lain. Ya kelebihan besar sekali. Nah. Semaya dapat Baitillah. Mata kita nampak Baitillah. Oh tu hal lebih sekali. Ingat deh, siapa-siapa pergi kerja umrah ke apa, jangan duduk semaya kat lain. Jangan duduk semaya di hotel. Setengah wadahnya semaya di hotel, pak duk gaduh. Oh tak erti sungguh. Aneh Baitullah perlu kita sana itu menuntut ilmu dulu. Baru itu molek, barulah kita pergi pergi haji atau pergi umrah. We tahu di mana tempat kelebihan di Masjidil Haram, lebih lagi pula di Masjid Nabawi. Di mana tempat Raudhah, di mana di mana tempat orang ada bubuk, di mana situ. Di mana dia tempat kita taubat dengan Allah Taala, ada semua. Itulah kita menuntut ilmu dulu. Barulah kita pergi buat kerja. Barulah tak jadi uji. Istimewa pula, lebih-lebih lagi pula semaya di Mekah di dalam Masjidil Haram. Ni ayat kata besarnya semaya Mekah. Jangan sama sekali kita semaya di tempat kita duduk. Jangan sama sekali kita semaya di masjid lain pada Masjidil Haram. Jangan. Riwayat daripada Hasan Basri, seorang tabi'in. Hasan Basri tabi'in. Daripada Hasan Basri rahimahullahu ta'ala katanya. Kata Hasan Basri, ngikut riwayat di Hasan Basri ini seorang yang alim. Rupa dia seakan-akan Nabi Yusuf. Jomel rupa dia. Katanya, kata Hasan Basri, bagi siapa-siapa nak pergi Mekah, ingat deh. Ingat apa Hasan Basri kata. Hasan Basri katanya satu semaya di Mekah. Mana kita semaya sekali. Sekali kita semaya di Mekah. Itu mana satu. Kita semaya mengorek sekali semaya di Masjidil Haram. Di Mekah, yakni di Masjidil Haram. Satu semaya di Mekah digandakan dengan 100,000 semaya pada yang lain. Kita semaya mengorek satu waktu. Supaya kita semaya di lain 100,000 kali. Tu kata Hasan Basri. Kita pergi semaya sekali saja di Mekah. Misal kita katanya kita masuk dalam Masjidil Haram semaya mengorek. 3 rakaat yang mengorek. Supaya kita semaya mengorek di masjid rumah ni 100,000 kali. Tu ayat kata besarnya Masjidil Haram. Satu semaya di Mekah, yakni di Masjidil Haram, digandakan dengan 100,000 semaya pada yang lain, yakni pada yang lain daripada Masjidil Haram. Dan puasa sehari di Mekah, digandakan dengan 100,000 hari. Kita puasa sehari ya di Mekah, di tanah haram Mekah. Ataupun masalah puasa. Masalah puasa nak kait lagu tu. Semaya tadi Masjidil Haram. Kalau puasa dalam tanah haram. Barang siapa puasa sehari di dalam tanah haram Mekah, supaya kita puasa di lain pada tanah haram Mekah, supaya kita puasa di rumah, nak boleh setara tu supaya 100,000 kali. Nampak deh? Itu maknanya puasa sehari di Mekah digandakan dengan 100,000 hari, supaya 100,000 hari. Kalau kita semua puasa ni lain pada Masjidil Haram 100 pandai 100,000 hari. Besar. Ini kelebihan bagi Allah, pandai kelebihan bagi kita yang Allah Taala kurnia bagi kita ni harta yang banyak. Gila jiwa haji ataupun jiwa umrah. Tuhan beri pada kita kekayaan, ada modal gila. Kerana kita semaya mengorek. Sekali mengorek supaya kita semaya di rumah ni 100,000.
Kita puasa sehari di Mekah supaya kita puasa rumah 100,000 hari. Besarnya. Sampai itu kena bubuk. Bulan puasa kita buat umrah bulan puasa ni. Apa deh? Ni dia alasan orang panggil nas. Iaitu kata Hasan Basri. Itu maknanya. Dan bersedekah 1 dirham. Kita buat atas kau. Dan bersedekah 1 dirham di Mekah digandakan dengan 100,000 dirham. Kalau kita sedekah di Mekah sekau, beri pada puak-puak Bangladesh, puak-puak ada minta kata, beri sekau supaya kita sedekah rumah ni 100,000 kau. Besarnya sekau sana supaya 100,000 kau kita sedekah. Sampai itu kita cadailah. Kita bila kita pergi buat umrah, sedekah lah. Seria 2 ya. Kepada orang pakai miskin yang dia minta ke Mekah betul lah belana-belana. Betul bila kita reti dah kita buat. Siapa dia pergi ke tanah orang Mekah, kita puasa lah. Dan kita semayalah dalam Masjidil Haram. Jangan duk semaya ke masjid lain. Itu dia. Jangan kita duk semaya ke tempat-tempat kita tidur, ke hotel-hotel tempat kita sewa. Tak salah. Kerana kita habis harta belana-lana. Tengah jual tanah jual kebun untuk pergi haji atau pergi umrah. Kemudian kita tak tahu kelebihan dia semaya kau lain. Ni jadi rugi deh. Habis. Dan pada setengah riwayat bahawa kebajikan di Mekah, buat kebaikan di Mekah, kebajikan ni beberapa kelebihan lah. Beberapa kebaikan ikutlah. Wisaleh ke. Maknanya bersedekah. Ikutlah. Berjumpa dengan tu ataupun kita pergi belajar, pergi duduk di tempat-tempat demo duduk belajar. Di tempat syekh-syekh duduk mengajar kita pergi duduk. Lepas ngorek lah nah. Kalau siapa dia pergi Mekah di Madinah, lepas ngorek tu adalah syekh-syekh duduk mengajar kita pergi duduk. Dulu susah hati, pergi duduk 1 saat. Masa dia duduk mengajar. Lepas. Tu kita tawah. Dan lain-lain lagi. Kita baca Quran di Mekah 1 juzuk. Sejuk supaya 100 juz. Pani 100,000 juz. Kita semaya kita baca Quran habis sejuk di Mekah di Masjidil Haram. Supaya kita baca rumah ni 100,000 juz. Tu maknanya. Tu dia. Sampai itulah pesan daripada ulama katanya, demikianlah tiap-tiap kebajikan. Semua kebajikan digandakan dengan 100,000. Itu maknanya. Digandakan dengan 100,000. Pada setengah riwayat deh. Dan pada setengah riwayat bahawasanya kebajikan di Mekah digandakan dengan 1,000. Ini banyak satu riwayat, ni banyak dah. 1,000 ni sejuta lah. 1,000 kali 1,000 kali sejuta. 1,000. Duit 1,000 per juta. Setengah riwayat kata bahawa kebajikan di Mekah. Ikutlah kita buat kebajikan. Sama ada kita belajar, sama ada kita sedekah, sama ada kita puasa, sama ada kita tawaf. Teman, mana sama saja kita sana itu ikut buat gapo lah di Mekah sana itu. Digana ke 1 juta. Kalau kita buat sana boleh 1 juta, buat rumah boleh saya. Maknanya buat di Mekah sekali supaya kita buat rumah tu 1 juta kali. Kita puasa di Mekah sehari supaya kita puasa di rumah sana 1 juta kali. Tu satu riwayat. Setengah riwayat dia kata gitu. Digandakan dengan 1,000, juta 1,000. Kebajikan pada yang lain. Ni riwayat katanya ulama kutip taruh dalam kitab ni banyak kelebihan-kelebihan. Dia kalau hendaklah kamu tu ziarah ke masjid, hendaklah kamu ziarah 2-3 hotel masjid, Masjid Mekah dan Masjid Madinah dan Masjid Baitul Muqaddas. Tapi Masjid Baitul Muqaddas ni payah nak pergi. Dikuasai oleh Yahudi. Maka banyak orang kita ni 2 hotel masjid ni lah. Kalau siapa dia nak ziarah, hendaklah ziarah 2 hotel masjid ni, iaitu Masjid Mekah dan Masjid Madinah.
Bila kita pergi sana, oh kelebihan itu besar. Dia nombor 1 Mekah, dia nombor 2 Madinah. Itu dia. Nah. Kali itu masalah kita katanya sedekah. Tiap-tiap kali kita tubai daripada rumah nak pergi kepada masjid, nak pergi sembahyang jemaah upamanya, bila ada orang nak minta sedekah, kita pergilah. Sekadar kita mampu. Nah, seria kodak tu ya. Tiap-tiap kali kita tubai, kita jangan kedekut lah. Kita selok baca sedekah lah. Sama ada kepada manusia dan sama ada kepada binatang seperti burung-burung upamanya. Kita belilah orang yang jual upah. Kita tabur kepada burung-burung. Ini masuk dalam kata kebajikan di tanah haram. Nampak deh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalus salawati 'inda Allah ta'ala salatus subhi yaumal jumu'ati fi jama'ati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalus salawati 'inda Allah ta'ala salatus subhi yaumal jumu'ati fi jama'ati. Itulah apa artinya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata yang terlebih afdal, bermula yang terlebih afdal, yang pahala besar lagi pula banyak lagi pula besar. Yang terlebih afdal segala semaya pada Allah Ta'ala, yakni di sisi Allah Ta'ala, itu ialah semaya subuh pada hari Jumaat di dalam berjemaah. Semua semaya 5 waktu ni semaya poh lebih sekali, semaya subuh. Nah, pahala yang paling banyak, paling besar sekali semaya subuh. Lagi pula berjemaah. Subuh hari apa? Hari Jumaat. Ingat deh, ingat semua ni, buat kita semua. Semalah-malah kita pisahlah mari Jumaat. Subuh hari Jumaat. Boleh kita sujud jadah, boleh turut ke imam sujud jadah kata. Disunatkan pada subuh hari Jumaat baca suratul Sajdah. Boleh sujud sejadah. Ni nak royak kata semaya jemaah hak besar sekali pahalanya 27 muk-muk, 25 besar-besar. Dia subuh-subuh, iaitu semaya jemaah subuh pagi Jumaat. Ingat deh, pisahlah buat kita semua, pisah boleh mari. Tiap-tiap hari Jumaat pisahlah boleh mari. Lebih-lebih lagi pula malam Jumaat lepas maghrib kita bacanya iaitu istiqamah baca surah Yasin. Nabi katanya maksudnya barang siapa baca Yasin pada malam Jumaat, pada malam. Dia tak ada sebut malam Jumaat, pada malam. Secaya Allah Ta'ala hapus sekalian dosanya bagi esok. Bagi esok tak habis sekalian dosa dia. Kemudian kita letaknya, kita kata semalah-malah buat kitanya semaya ni bacalah Yasin malam Jumaat. Istiqamah sama-sama. Bila malam Jumaat semalah-malah, haji bolehnya lepas ngorek. Lepas ngorek tu istiqamah kitanya bacalah surah Yasin. Lepas subuh istiqamah kita bacalah suratul Waqiah. Balah tu lah. Nak malam kita baca lepas ngorek surah Yasin. 5 minit ya surah Yasin. 5 minit. Suratul Waqiah tak apa lagi. Kita je perasaan lama. Tak ada roh. Setan kata hai jangan baca lah, kejap banyak lagi kau dapat. Tu setan. Pisahlah nak malam. Barang siapa baca surah Yasin pada malam, Nabi kata, secaya kamu bangun bagi esok tu, diampun kesekian dosa. Dosa, pada dosa kecil. Tapi tu kita belajarlah baca Yasin wikna, baca wikna. Kemudian masalah semaya jemaah hak nombor 1 sekali. Semaya jemaah subuh. Lagi pula hak nombor 1 atau nombor 1 semaya jemaah subuh pagi Jumaat. Nampak lagi? Belum pada semaya subuh sana kita pisah kata kita nak buat kan kita ni umur kodok ki semata dah. Hak 40 naik 50, hak 30 naik 40, 40 naik 50.
Kita terima kasih banyak Tuhan memanjang ke umur kita. Ya Allah, ya Tuhan ku, hendaklah Engkau melanjutkan umurku di dalam ibadah. Nak minta itu semua. Ya Allah, ya Tuhan ku, hendaklah Engkau melanjutkan umurku di dalam ibadah. Kita hendak terima kasih Tuhan, umur kita banyak. Boleh lagi kita hadir jemaah. Boleh lagi kita mari pak kita ngaji ngajar. Maka kita kena pisah jadi naik martabat kita. Biasanya kita sana semai mari masjid tapi tak habis. Deh kita nak buat lagu mana nak naik darjat kita bisa boleh mari belakang. Mau rek pun kita jemaah Isa Zohor apa paling teruk kali kurang. Banyak orang kita ni orang falah orang hijau. Dah mah jemaah Zohor kita bisa boleh mari. Boleh mari bisa mai asal apa suka. Awi tu naik darjat sikit. Bila kita jemaah sana tu tak putus dah. Kita bisa pula perak di kita nak buat kena nak boleh sembahyang sunat qabliyah. Sunat rawatib qabliyah. Bol pak orang sembahyang apa ni orang ben ni kita masuk masjid ataupun sembahyang di rumah belum nak hari tu hak bisik. Main sunat sembahyang di rumah. Sembahyang sunat rawatib di rumah. Lepas tu hari mak. Bisa tu. Lebih lagi pula lepas sembahyang Isya. Lepas sembahyang Isya nak buat kena aku ni. Bahaya sunat rawatib dah pisah terang maya witir dah le 3 rakaat dak apa dah maya lepas maya Isya lepas maya sunat Isya saja maya witir soli sunatul witri rakaatain 3 rakaat pisah tak lama lagi kita dah pisah sikit kali maya sunat Isra maya sunat duha ayah dah pisah itu we don't naik orang panggil duk jakoh naik satu jakoh pas satu jakoh. Jangan buat teruk lalu. Ni cara kita buat. Hak jemaah tak cukup, kita bisa jadi cukup. Ben-ben lagi pula cara kita nak bersih hati kita. Nak cuci hati kita dan nak ikhlas hati kita. Marilah mai jemaah subuh. Mai memang subuh ni besar sekali. Ingat dek. Ni tengok pesan yang ulama. Nabi katanya yang terlebih afdal segala semaya pada Allah mana di sisi Allah Ta'ala itu ialah semaya subuh pada hari Jumaat di dalam berjemaah. Marilah jemaah main apa ni? Pagi subuh lalu bakap derek mari. Hajak kawan anak-anak mari. Semualah buat kita ni. Hak lagu mah tak biasa mari, tak bisa boleh mari kata. Habis itu deh. Maka yang terlebih muakkad, maka yang terlebih tutup kuat. Muakkad ni mana yang bani yang sunat tutup kuat. Allah Taala tekan berat, tekan tak kita sakit-sakit perkata wajib dah. Tapi bukan sampai tangan wajib. Tu sunat muakkad. Maka yang terlebih muakkad berjemaah, yang sangat tutup kuat berjemaah. Itulah. Ialah jamaah subuh Jumaat. Situ. Kita tu lain daripada tu. Sepuan. Maka yang terlebih muakkad ialah berjemaah berjemaah subuh Jumaat. Itu. Berjemaah subuh Jumaat. Maknanya ia nombor satunya mana ia nombor satu sekalinya semai jemaah ni semai hak mana? Nombor satu. Iaitu subuh Jumaat. Tu nombor satu. Tengok ibarat kata. Maka yang terlebih muakkad berjemaah ialah jamaah subuh Jumaat. Apa itu? Jamaah subuh Jumaat. Maknanya ia tutup kuat. Allah Taala tekan berat. Halau besar sekali. Iaitu pagi Jumaat kita bakat mari Jumaat. Satu nombor satu. Pisahlah. Lalah mana pun pisahlah. Boleh mari juga. Kemudian duduk nombor 2. Kemudian subuh yang lain pada Jumaat. Duduk nombor 2. Yang pekak nombor 2-nya jemaah subuh lain pada hari Jumaat. Jemaah subuh hari Sabtu, hari Ahad. Lah pada hari Jumaat tu dah. Tu duduk pekak nombor 2. Jadi hasilnya subuh ni lah besar sekali. Jemaah subuh. Nombor 1 jemaah subuh hari Jumaat. Nombor 2 jemaah subuh lain pada
lain pada pagi jemaah. Kemudian pekat nombor 3-nya Isya. Jemaah semaya Isya. Tu. Jemaah semaya Isya. Tu duk pekat nombor 3. Nah. Kemudian Asar. Tu. Jemaah Asar. Kemudian Zuhur. Tu pekat nombor 4-nya Zuhur. Kemudian Mengorek belakang suk. Jemaah semaya mengorek ni belakang suk. Sabit tu ya ramah. Ya gong-gong tu ramah lalu. Nah, hak nombor 1 sekali subuh. Tak ada orang. Tengok. Nombor 1 subuh bagi jemaah. Nombor 2 subuh lah pada jemaah. Nombor 3 Isya. Deh. Mananya. Nombor 4 Asar. Nombor 5 Zuhur. Nombor 6 mengorek. Ya jemaah mengorek. Ni martabat dia. Pekat Allah Taala beri kelebihannya. Dah. Habis. Ingat deh, semua sana itu kita tahu belaka dah, reti belaka dah, cumanya duk tak kita. Beramallah oleh kamu. Walaupun 1 dari 10. Kita dapat malam ni sebanyak mana, cuba kita buat deh. Kalau itu hak ni hak nombor 1 saat ni cuba kita terang. Nah, pagi jemaah tu subuh hari jemaah kita bakal mari deret-deret. Ajaklah kawan anak bini mari semai jemaah. Dek subuh hari jemaah. Belum pada tu cuba kita semai sunat kata kita bangun awal-awal. Haji bulan ni kita bangun awal belum pada subuh lagi. Ada setengah jam nak masuk subuh. Kita bangun situ kita semaya tahajud. Ada 2 rakaat. Kalau kita tak ada semaya witir lagi, kita semaya witir. Bagi orang yang pani tak jaga, tak lagi aku ni bila tidur pakai terus lalu. Nak semaya witir, pahaya Isya lalu. Kalau kita kata kita katanya aku ni boleh jadi bangun, berasa apa? Bangun hari. Mulai semaya witir sana itu. Maknanya kemudian pada kita semaya tahajud. Kita semaya tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat, mayalah witir 3 rakaat. Nah, ni tomai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla salatas subhi fil jama'ati summa jalasa yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu kana lahu witrum minan nari wa bari'um minan nari. Ni satu hadis ni. Nabi kata sekali lagi kita baca man shalla salatas subhi fil jama'ati summa. Summa ya panggil tertib di tarawat taraki. Lepas jemaah summa kemudian jalasa yazkurullaha hatta tatlu asy-syamsu. Gajarannya kana lahu sitrum minan nari wa bari'um minan nari. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pesan belaka sekalian umat dia lelaki wanita. Kaya dan sesak, tak ada kira. Sama ada jatin, sama ada tina sekalian umat dia. Nabi katanya barang siapa. Tu mana man? Barang siapa, siapa dia? Sembahyang subuh hal keadaan berjemaah. Siapa dia tak kira jatuh tina semaya subuh berjemaah. Kemudian lepas pada semaya subuh berjemaah, kemudian duduk. Yani kemudian duduk dia. Summa jalasa, kemudian duduk dia. Ya ada dhamma mustatir gitu. Kemudian duduk ia barang siapa saat ni. Lepas pada semaya jemaah saat ni tu duduk di situ. Duduk tak ada beralih lagi lah. Duduk. Tunggu dulu. Ingat deh. Barang siapa semaya subuh. Siapa dia semaya subuh hal kada jemaah. Mari di masjid. Jemaah subuh di masjid. Lepas pada semaya subuh, lepas ada email wisalah, lepas ada kita wisalah siap, duduk dulu. Nabi kata. Kemudian duduk ia hal kada menyebut akan Allah Taala. Hal keadaan berzikir. Dia duduk dia berzikir. Zikir lepas semaya subuh. Astagfirullah.
Nah, 3 kali ataupun 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, 10 kali. Lepas dawi salat tu tawakkal tu alal hayyil ladzi la yamutu abada. Ngasa pakai. Lepas tu astagfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, 3 kali ataupun 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Lepas tu bacalah awal surah Baqarah alif lam mim. Nah, hang siapa wa ulaika humul muflihun. Lepas tu baca wa ilahukum ilah. Lepas tu baca ayat kursi. Amanar rasul. Nah, siapa pansurna alal qaumil kafirin. Tambah lagi syahidallah. Asuk. Nah, lepas tu berzikir. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 34. Lepas tu ya latif ya kafi ya hafiz ya syafi. Lepas tu tahlil sikit. Mana? La ilaha illallah panggil cukup dengan mak dia 10 kali. Lepas tu doa. Itu maksud kata sekurang-kurang zikir. Sekurang-kurang zikir. Lepas pada semaya jemaah, lepas pada ayat subuh zikir. Ini dia nama dia sekurang-kurang zikir. Kama dia duduk ia akan Allah Taala. Maknanya kama dia maknanya kama dia duduk menyebut akan Allah Taala hingga naik matahari. Bila su kita kata tengok takwin maknanya suruk, panggil suruk. Bila kata suruk tu matahari naik tu. Habis dah tu subuh. Suruk matahari naik dah. Celak sikit dah. Itu ya awak ditakwin yang kata syuruk. Bila matahari naik sikit, situ habis subuh. Maka ya pesanan daripada Rasulullah katanya suruh kita berzikir lepas subuh hingga sampai matahari naik. Bila kita berzikir hak ni sudah siap, kita baca doa pun sudah siap, ada lagi 10 minit kita baca Quran. Bacalah Al-Quran. Nah, masuk dalam zikir juga. Kalau kita tambah zikir seperti ni, kita baca Quran, itu lebih pada apa lagi. Bahawa salat tak ada, astagfirullah tak, maka baca Quran lah, tak ada apa juga. Hingga siapa matahari naik. Itu dia deh. Kama dia duduk, ia menyebut ke Allah Ta'ala hingga naik matahari. Bos apa kita kata lah ni, syuruk iaitu pukul ne belah ini. Ne belah tu 17. Siapa situ zikir lepas subuh siapa pukul ne 15. Baru matahari naik sikit. Hingga naik matahari. Adalah bagi orang sana. Orang mari semaya subuh, lepas mai subuh berzikir hingga sampai matahari naik. Adalah baginya Tuhan beri kepada orang itu dinding. Dinding penyekat kampang daripada api neraka. Tuhan buat penepih takut api neraka mari selang kita. Dengan sahabat kita mai jemaah subuh, lepas tu kita berzikir hingga sampai matahari naik, maka Allah Ta'ala menjadikan akan binting kampang penyekat daripada api neraka. Dia lepas daripada neraka. Ni haraplah buat kita semua malam ni kita bakal buat lagu mana. Jangan kita gaduh tu baik. Pas mai subuh kita tunggulah. Kalau tak ada kerja pun kita tunggu. Kita semayalah subuh maal, lepas tu kita berzikir hingga sampai matahari naik. Kalau tak semua pun tak apa deh. Lama-lama sekali kita buat. Dan seminggu tu sekali, 2 kali pun tak apa dah. Kalau kita jadi ada gaduh, ada kerja. Kemudian bila matahari naik sani, so lagi kita tambah. Kita semaya sunat Isra. Masuk waktu sunat Isra. Mengikut Imam Ghazali Al-Hujjatul Islam, Imam Ghazali, iaitu semaya sunat Isra dengan semaya duha tu lain. Kemudian masuk sunat Isra bila matahari pas naik. Nampak pula time. Buat baik matahari sikit habis dah subuh, masuk sunat Isra. Kemudian comel ulama kata, matahari tu naik nampak pula time sikit. Maya sunat Isra. Usalli sunatal Isra rakaatain. Billahi ta'ala. Sahaja aku semaya sunat Isra 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas tu lah kita giwat kerja lah. Barulah kerjaan kita
dapat. Maknanya Tuhan beri murah rezeki bagi orang yang kerja sekolah ni. Nampak dah kita. Lepas daripada semaya subuh, ini maksud katanya faiza qutiyatis solat fantashiru fil ardh. Pada ayat ni sakut panghari Jumaat. Maka ulama sufi dia ambil daripada dia kata faiza qutiyatis solat. Bila kamu sudah semaya, yakni semaya sunat solat tak ni. Ada. Fantashiru fil ardh. Hendaklah kamu meragi atas muka bumi. Gila awak kerja apa-apa. Dalam hal tu kita ingat Tuhan kata, maka akhir-akhirnya hujung dia katanya orang ni dapat butuh tuah dunia dan akhirat. Nampak dah? Hasilnya semain maaf subuh kita tak ingat. Lagi pula kita tunggu lepas yang subuh, tunggu zikirlah dengan siapa kita nanti amin kita email saat itu tak pada aja doa kita nanti amin di belakang. Kalau ada lagi maknanya tunggu lagi dengan siapa matahari naik. InsyaAllah buat kita semua ni akan berjaya dunia dan akhirat. Maka sekat tu dulu deh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu wallahu Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayat munasabah kita baca tentang kelebihan semai maaf. Kita mari beberapa hadis pula sambung di atas tu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asyratu nafarin la yaqbalullahu salatahu. Sakupat dengan sembahyang kita celak ni kita bubuk sakupat dengan sembahyang. Boleh 10 minit Yaitu Rasulullah katanya asratu nafarin la yaqbalullahu salatahu. 10 bagai 10 bahasa orang yang Allah Ta'ala tak terima sembahyang dia. Ingat deh. Nanti patah jari gapo dia kata. Asratu nafarin la yaqbalullahu salatahu. Itu lapar dia. 10 puak. 10 golongan. Maksudnya 10 orang lah. 10 bahasa orang. Yang tiada terima oleh Allah Ta'ala akan semaya mereka itu. Tuhan tak terima semaya. Walaupun semaya. Tapi Tuhan tak terima. Ingat. Ayat pertama, rajulun shalla wahidan bi ghairi qira'atin. Seorang laki-laki yang semaya ia hal kadang seorang diri dengan tak ada baca Fatihah dak. Semaya seorang dia tak ada berjemaah. Semaya dengan tak ada baca Fatihah dia ada. Dan mazhab kita Syafi'i Fatihah ni satu rukun daripada rukun sembahyang. Lagi pula bismillah tu satu ayat daripada Fatihah. Kita bermazhab Syafi'i ni kena baca bismillah hingga siapa waladdallin. Tak ada kira sama ada makmum sama ada sembahyang seorang diri. Ada mazhab lain, mazhab Maliki. Makmum tak ada kena baca Fatihah.
Wa iza qira'al Quran fastami'u lahu. Bila tu imam baca Quran, berarti dia. Ada mazhab Maliki, ada pun mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi ni iaitu Fatihah, iaitu alhamdulillah. Maka bismillah tu tak masuk dalam Fatihah. Tu macam-macam. Maksud sini hok tak terima semaya ni, kita semaya seorang padahal tak baca Fatihah. Tuhan tak terima. So, seorang laki-laki yang semaya seorang mana? Rajulun ni mana? Syakhs. Seorang sama ada perempuan, sama ada lelaki. Yang semaya ia hal kadang seorang diri, semaya dengan tak ada baca Fatihah. So, yang kedua wa rajulun yusalli wa la yuaddi zakata. Nombor dua, seorang yang semaya padahal zakat dia tak beri. Nah. Aqimus shalah wa atuz zakat. Tu kapuh lalu. Aqimus shalah wa atuz zakat. Hendaklah kamu kerja semaya dan hendaklah kamu berikan zakat. Berarti orang itu bila semaya zakat tak beri, semaya Tuhan tak terima. Seorang tu beri zakat semaya dak, zakat Tuhan tak terima. Nah, semaya dak zakat beri. Zakat Tuhan tak terima. Klik tu pula. Habis-habis Tuhan kapuk. Aqimus shalah wa atuz zakat. Atas dengan wa panggil. Limut lakil jam'i wa tu. Yang kedua seorang semaya tapi zakat tak beri. Zakat pun zakat nego banyak ke? Zakat fitrah banyak orang beri. Zakat ni zakat padi ada juga, jangan juga zakat nego banyak ke orang tak nak beri mana. Nah. Tu seorang yang semaya zakat tak beri, semaya dia tak terima. Ayat 3. Wa rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karih. Boleh kali lagi. Wa rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karih. Ya nombor 3 Tuhan tak terima weh semaya dia. Seorang yang jadi tok imam, semua orang tak setuju dengan dia. Orang yang jadi tok imam semua makmum tak setuju dengan dia. Tak terima kat dia tu. Dia jadi tok imam tu. Rajulun ya ummu ya tu. Seorang laki-laki yang jadi tok imam semaya. Bagi satu puak. Padahal mereka itu bagi tok imam tu pakat benci mereka itu. Tok imam tu jadi tok imam bagi makmum. Semua makmum tu bakal tak setuju. Dia ada 8 jadi tok imam. Makmum semua tak setuju dengan dia. Maka tok imam tu semaya tak terima oleh Allah Taala. Apa lagi? Itu 3. Ingat deh. Ya ke apa? Wa rajulun mamlukun abikum. Ni tak ada Pak Italah, ni tak ada dulu dah. Wa rajulun mamlukun abikum. Seorang hamba yang lari pada tok mulu, semaya dia Tuhan tak terima. Seorang hamba yang lari pada tok mulu, ada rakam besar ni hamba lari pada tok mulu, semaya dia Tuhan tak terima. Walaupun bekak dahi-dahi kali pun tak terima. Dek. Ayat keempat, yang kelima, wa rajulun syaribul khamra mudminan. Seorang laki-laki perempuan pun supalah seorang yang minum arak hal keadaan mengekali minum arak. Orang yang sentiasa dok minum arak walaupun dia tak ada tinggal arak. Maknanya tak ada minum kali. Tapi dia tak ada taubat. Orang panggil orang yang mudminan ni sentiasa dok minum arak. Mana tak ada taubat. Orang tu semaya tak terima. Orang tagih dengan arak. Maknanya arak ni kullu mai'in. Tiap-tiap benda yang cair. Iaitu orang panggil yang memabukkan, maka iaitu arak.
Jadi orang hak makan benda mabuk lah. Bel-bel lagi pula puak makan ketung dia katanya. Puak dah makan ketung tu semaya tu tak terima. Tu. Puak mabuk. Si kung roi dia bagi. Makan muka tu Tuhan tak terima semaya. Semaya lah Tuhan tak terima. Kerana orang panggil mudmin. Orang yang terbiasa duduk di dalam dia cinta nak makan arak, nak makan benda mabuk. Ingat deh. Tu mana yang kelima. Orang yang sentiasa nak mabuk semua. Walaupun tak mabuk, dia semaya ke tak mabuk. Maka Tuhan tak terima semaya dia. Ingat deh. Ayat ke-6. Ini bagi orang Tina pula. Berarti mulai orang Tina. Yang ke-6 tak terima semaya. Wa mar'atun zaujuha sakhitun 'alaiha. Seorang perempuan yang marah oleh tok laki padanya. Orang perempuan yang deraka pada tok laki. Orang betina yang deraka pada tok laki ni semaya dia tak terima weh. Deraka dengan jalan sarap lah. Maknanya tak kena dengan jalan sarap. Maka dia deraka pada seorang laki-laki. Mana orang betina deraka pada tok laki ni semaya dia tak terima. Wa mar'atun yang keanehnya seorang perempuan zaujuha sakhitun 'alaiha. Seorang wanita yang marah oleh tok laki padanya. Maknanya orang dia deraka pada tok laki dia marah dia. Maka dia semaya saat itu tak terima. Selagi dia saat itu tak minta keredaan daripada tok laki dia. Itu dia. Ingat itu tak apa dah. Wa mar'at yang ketujuhnya wa mar'atun salat bi ghairi khimar. Dan perempuan yang semaya ia dengan tak ada pakai kain kelubung. Ni jarang nak ada pak kita. Kau tengok kat Mekah tu ada. Pak orang banyak pula ada. Pelat-pelat. Rambut duk luar apa ada. Tadi ada. Wa mar'atun salat bi ghairi khimar. Iaitu seorang perempuan yang semaya dengan tak ada pakai kain kelubung. Yang ni walaupun pakai kain kelubung carik ataupun rambut duk luar, semaya dia ni cerak dah tak terima. Baik, 7. Ya ke-8 wal imamul jabiru al jair. Pemimpin yang zalim. Pemimpin orang yang jadi tua orang, raja ke, Perdana Menteri ke, ikutlah gamdo ke, puak ke, ampu ke. Ikutlah pemimpin yang zalim. Kita jadi pemimpin orang tapi zalim buat nyaya ke orang. Maka semaya dia Tuhan tak terima weh. Kita jadi pemimpin. Punam. Maka duk merintahlah rakyat tu, rakyat duk bawah kita. Maka kita zalim. Maka semaya kita Tuhan tak terima. Ingat deh. Wal imamul jabirul jair. Pemimpin yang soleh, yang buat nyanyi pada orang yang diretahkan, pada rakyat lah. Maka Tuhan tak terima semaya ni. Ya ke-9 wa rajulun akilur riba. Seorang laki-laki yang semaya yang makan riba, makan dok biar. Ni berat ni. Tu kira tu baik sendiri deh. Kira ketat sendirilah. Kalau nak wismaya kita sana itu terima, maka janganlah kita makan benda lagu tu. Fa anna yustajabulah. Seorang laki-laki yang datang daripada jauh, ada Nabi kata. As'asa aghbara, resai gerbai. Ya muddu yadaihi, halau tangan naik langit, ya Allah, ya Allah. Fa anna yustajabulah. Macam mana Allah Ta'ala nak terima ke doa dia. Makan po hari, pakai po hari, dan dikenyakan tiap-tiap hari dengan muka hari. Seorang laki-laki, yes maya, tunduk bunga, tak ada tangan naik langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal pakai dia muka hari, makan muka hari, dan dikenyai hari-hari dengan muka hari. Maka Allah Ta'ala tak terima ke semaya ni. Setengah daripada muka hari saat itu makan repot.
Kullu qardi yajurru manfaatan. Itu riba. Ar-riba kullu qardi yajurru manfaatan. Tiap-tiap beri hutang ke orang menarikkan manfaat. Beri hutang demo 10,000. Nah, kena kelek 500 boleh. Hak 500 tu dia makan hak tu lah, Tuhan tak terima semaya. Kullu qardin yajurru manfaatan fa huwa riba. Tu takrif riba. Tiap-tiap beri hutang ia menarikkan manfaat. Maka itulah dia riba. Nah, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Mahalal oleh Allah Taala akan jual beli dan mengharam Allah Taala akan riba. Itu riba. Tahu hutang demo dan minta hutang 10,000. Boleh? Tapi kena bayar klik sebulan 50 ataupun 500 boleh. 500 tu lah. Dia panggil yajurru manfaatan. Inilah dia makan muka ni lah. Dengan siapa semaya kita tak hetak. Milih. Ya ke-10. Wa rajulun tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Seorang laki-laki ataupun seorang wanita tak jadi meneguh agar dia boleh semayanya daripada fahsyak dan munkar. Semaya dia jadi tok dalam orang gulai. Semaya jadi tokek ewok misalnya. Semaya zina. Semaya mabuk. Semaya curi orang. Orang panggil semaya tak mencegahkan perkara fahsyak dan munkar. Semaya pagi semaya betul curi orang misalnya. Mari semaya. Nah, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi makan tu. Ni dia. Semaya tak terima. Semaya agak tak tinggal. Semaya curi barang orang. Nah, orang panggil semaya dia tidak mencegahkan akan fahsyak dan munkar. Maka semaya saja ya. Nampak dah? Tu ayat kes sekali. Kerana kebanyakan. Rajulun la tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Seorang laki-laki ia tidak mencegah agar seorang lelaki boleh semaya dia daripada fahsyak dan munkar. Nah, kerana semaya ia cukup rukun syarat dengan ikhlas, tanha anil fahsyak. Inna salata tanha anil fahsyak. Kerana bahawa semaya ia cukup rukun syarat dengan ikhlasnya, maka mencegahkan perkara fahsyak dan munkar. Dia semaya hak Tuhan terima, tak ada kuasa nak buat langsung perkara hak Tuhan lagi. Inilah dalil kata semaya Tuhan terima. Nah, nampak lagi. Ingat buat kita. Nah, semaya tapi mengupak demo pagi sampai gelap. Kata kau orang deki kau orang. Tu dia belakang tu. Nah, maka setengah termasuk daripada katanya semayanya Tuhan tak terima. Nah, letih saja. Sampai itulah bagi puak kita, perlu bagi puak kita semua, kita kena mengaji. Nah, sifat yang dipuji, sifat yang dicela, yang tak dilihat oleh manusia. Sampai itu kita kena mengaji ilmu tasawuf banyak. Dengan ilmu tasawuf lah Allah Ta'ala terimakan akan amalan kita. Kita belajar ilmu fiqh ni supaya nak wisah aja. Ada pun jihad yang ibadat kita ni ada dua jihad. Jihad sah, jihad kabul. Jihad sah yang kena mengaji. Misal kita kata mengaji musalli. Kita mengaji musalli supaya nak ismayang kita tu sah. Dan kita nak ismayang kita tu diterima kena mengaji penawati. Nah, mengaji ilmu tasawuf. Kita semaya kena dah baca apa kena dah. Semaya pun kena belaka cukup syarat. Tapi ada sifat takabur, ada sifat deki, macam-macam lah ada di dalam diri kita. Maka Tuhan tak terima akan amalan kita. Nampak lagi? Sebab itu kita kena mengaji 3 dah. Habis itu ulama dia suruh orang awal tadi tu, ulama tadi kita. Orang awal mesti kena faham 3 ni. Dia pertama kitab faridah. Bab akidah. Nak cerak dulu Tuhan tu pasal mana, baik mana, lagu mana. Nah, nak kenal hukum sifat dia. Sudah tu mengaji fiqh. Lepas tu mengaji penawati. Nah, faridah musalli penawati. Barulah lepas kewajipan fardu ain di atas kita. Nah. Maka 10 perkara sini kita beringat dia jangan weda buat kita sini.
Kalau dak maka semaya malah semaya bekok dahi-dahi walaupun apa hitam di dahi semaya tak terima. Tak terima semaya. Kalau ada dalam 10 ni. Misal kita katanya semaya tapi tuai sana itu mabuk semua. Malah semaya. Nah, tak terima. Ini cerah dah. Semaya nama semaya ni hak sebenar semaya dia mencegahkan fasad dan munkar. Tu deh. Habis. Maka sekadar tu haraplah buat kita semua. Nah, yang mana saya beri sana ni. Deh kita beramal walaupun sikit. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala dan yang ke-41 deh. Dan yang ke-41 daripada simpulan iman ya 50 itu. Jadi masalah akidah ni. Wajib di atas setiap mukallaf lelaki perempuan kena etika. Kena belajar wirti hukum sifat dah. Jadi sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat. Wujud kidam baka sapa kau duhu mutakalliman. Dia wujud kidam baka mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah qudrat irada ilmu hayat samu basar kalam kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu aliman kaunuhu hayat kaunuhu sami'an kaunuhu basiran kaunuhu mutakalliman 20. Sifat yang mesti Allah Ta'ala bersifat wajib atas tiap-tiap orang Islam. Kena iktikad tak ada. Ini sifat 20. Hak Imam Abul Hasan Asy'ari buat dalam korong yang keempat, korong yang ketiga. Imam Asy'ari lah dan Abu Mas'ud Al-Maturidi lah tepa sifat. Kerana semua orang itu kena iktikad tak ada. Dia buat sifat wujud. Nah, siapa dia eka atau ada, upur lalu lah. Dia wajib kena etika Tuhan dia, Tuhan kekal. Semua tu ambil pada Quran semua. Seduk ambil pada Quran semua. Siapa dia mula buat? Abul Hasan Asy'ari. Nah, semua seluruh dunia orang panggil Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dia panggil akidah ahli sunnah wal jamaah ialah akidah sifat 20. Dosa sok lah. Nah, akidah sifat 20 akidah panggil ada akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Lamu maridah. Korong yang 3 hitung lagi. Mula buat sifat 20. Maka wajib di atas kita etika Tuhan satu, pani Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal, Tuhan tak suka muka baru dengan tak pakai. 20 sifat. Dan wajib di atas tiap-tiap mukallaf etika bahawa Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat mustahil. Lawan bagi 20. 20. Kita katanya ada, mustahilnya tiada. Tuhan kita mesti sedia, mustahilnya baru. Tuhan kita wajib sedia, Tuhan kita tak baru. Hai kata apa? 20. 20 wajib, 20 mustahil jadi 40. Dan harus satu. Malam ni nak menyata tu, harus satu. Jadi 41. Jadi wajib atas kita etika bahawa seharus bagi Allah Ta'ala buat mungkin tinggal buat mungkin. Harus bagi Allah Ta'ala buat makhluk ni dan tinggal buat. Diri Tuhan jadikan makhluk, jadikan kita misalnya. Harus bagi Allah Ta'ala nak melakukan. Misal kita kata orang tak ada anak lagi. Harus bagi Allah nak bagi kita tak ada anak. Dan harus bagi Allah nak senyap di dalam hati tak ada anak kita. Harus pada akal. Harus bagi Allah Ta'ala bubuh le serga orang kafir, bubuh le neraka orang mukmin. Tu harus pada akal. Jangan tilik dalam sarung. Tu dia. Jadi maknanya 20 yang wajib, 20 yang mustahil, satu harus.
Harus satu. Jadi 41. 41 ni hok sakup dengan Allah Ta'ala. 41 terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La makna tiada, ilah Tuhan. Nah, la ilaha tiada Tuhan illallah malaikat Allah. Makna dia aja la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada benda yang disembah dengan sebenar malaikat Allah. La ilaha la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang kita sembah dengan sebenar malaikat Allah. Yakni Allah Ta'ala saja Tuhan yang sebenar. Tu maksud la ilaha illallah. Sebab itu kita berzikir la ilaha illallah. Allah saja Tuhan yang sebenar. Nampak lagi? Allah Ta'ala saja Tuhan yang sebenar. Ada pun Tuhan yang buat kafir duk sembah tu, Tuhan pelong saja, Tuhan tak sebenar. Maka tak kala 41 saat ni terkandung dalam la ilaha illallah, Allah saja Tuhan, mana Allah saja bersifat dengan wujud. Allah saja bersifat dengan kidam. Allah saja bersifat dengan baka. Allah saja bersifat dengan pekuasa, pekanda. Allah saja tahu sekalian perkara, sama ada zahir dan batin. Tu mana saja. Tu makna la ilaha illallah. Gitu lagi. Ni nak maknanya witi katanya 20 sifat terkandung dalam la ilaha illallah dan 41 terkandung dalam la ilaha illallah. Terkandung dengan mana? Terhamak erti di perut kita bahawasanya 41 ni paham pada kata Allah Ta'ala saja Tuhan yang sebenar. Ada lagi. Allah Ta'ala saja. Dia bersifat dengan hayat, kita kata. Allah Ta'ala hidup dengan sifat hayat. Itu makna la ilaha illallah. Lagi kata boleh dia ada. Ini maknanya 41 terkandung dalam la ilaha illallah. Dan 9 terkandung dalam Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Nabi kita Muhammad anak Aminah, anak Abdullah tu. Ialah orang yang juru bahasa Tuhan. Tuhan hantar jadi orang juru bahasa menyampaikan sekalian perkara kepada umat. Maka bila kita reti bahawasanya semua orang yang jadi rasul mesti bersifat dengan sidik, amanah, tabligh, fatanah. Semua orang yang jadi rasul mesti bersifat dengan sidik, amanah, tabligh, fatanah. Mustahil bersifat dengan sifat lawan, bohong, khianat, bodoh, tak ada orang jadi rasul. Maka orang panggilnya 8 sifat terkandung dalam Muhammad Rasulullah. Desa lagi pula harus bagi semua orang jadi rasul bersifat, berpelangai, berkelakuan manusia. Jadi 9 sifat terkandung dalam Muhammad Rasulullah. Bila kata orang yang jadi rasul mesti bersifat ngepak. Orang yang jadi rasul mustahil bersifat dengan bohong, menyalahi janji, khianat, bodoh tak ada. Lagi pula semua rasul bersifat berkelakuan dengan kelakuan manusia. Harus rasul berperangai dengan perangai manusia. Ni orang panggil 9 sifat terkandung dalam Muhammadur Rasulullah. Di dalam la ilaha illallah 41, Muhammadur Rasulullah 9, inilah nama dia khamsina aqidatan. Yatadammanu makna qauli la ilaha illallah. 50 akidah terkandung dalam kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu orang kafir nak masuk Islam kena mengucap dengan lidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 50 akidah duduk dalam 2 kalimah syahadah ni. 41 dalam la ilaha illallah, 9 dalam Muhammad Rasulullah. Semua orang dekat karang kitab sana itu, baik dari mula sampai ke hujung, kitab besar, kitab kecil, bah akidah, duk bahas 2 kalimah ni. Duk khabar baik dalam 2 kalimah ni. Apa ada kita? Sebab itulah besar. Afdalul zikri la ilaha illallah. Jangan kita tinggal sama sekali la ilaha illallah. Walaupun nak tidur, bangun tidur. Kerana terkandung dalam ni la ilaha illallah 41 dan 50 dalam sekali semua. 9 dalam Muhammad Rasulullah. 41 dalam la ilaha illallah. Semua 50. Sampai dia kata sini. Dan yang ke-41 daripada simpulan iman yang 50 itu. Ada. 50 semua.
Tu. Maknanya katanya ada yang 41 daripada simpulan iman yang 50 itu ialah harus Allah Ta'ala membuat alam ini dan meninggalkan, dan meninggalkan dia, meninggalkan buat alam kok orang panggil alam iaitu masih Allah. Misal kita kata kita misal kita ni nama dia banyak. Alam, apa alam? Masih Allah, barang yang lain pada Allah. Dan dinamakan juga kita ni makhlukun. Apa makhluk? Benda yang dijadi, saya maf'ul. Khalaqa yakhluqu khalqan, khaliqum makhluk. Makhluk mana benda yang ada tukang jadi. Kita ni makhluk, benda yang ada tukang yang jadikan dia. Ada orang buat, iaitu Allah. Dan dinamakan juga kita ni hadisun, ye baru. Sampai apa boleh panggil hadisun? Kerana belum daripada ada kita ni tak ada. Kau itu, kau pok kita ngomong kita tak ada, bini tak ada, nikah dua tu kita tak ada. Benda ada mari pada tak ada, nama dia hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalah Allah Ta'ala bagi muka baru. Muka yang ada mari tak ada, nama dia hawadis. Apa dia? Lagi pula nama mungkinun wa jaizun. Dua tu hatullah ya. Jaiz dengan mungkin, orang panggil nama dua benar satu. Orang panggil muradik supaya bajak dengan parang tu. Apa mana jaiz wa mungkinun? Benar yang terima ada, terima tak ada. Kita ni tekah tak ada kita itu. Terima ada, terima tak ada. Itu panggil mungkin ataupun jaiz. Dinamakan dia kita ni benda mungkin ataupun benda jaiz. Tu. Kali itu harus bagi Allah Ta'ala buat mungkin, tinggal buat mungkin. Misal aku tak ada bini lagi ni. Anak bagi orang yang tak ada bini. Itu harus. Harus bagi Allah Ta'ala nawi ada, dan harus bagi Allah Ta'ala nawi senyap di dalam hati ada. Ini panggil perkara harus bagi Allah. Bukan wajib, bukan mustahil. Ini 41. Terkandung dalam la ilaha illallah. Bermula dalil atas ia demikian itu. Dalil atas Tuhan kita ada tal semualah. Daripada siapakah 41 ni dalil ada dua. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil tidak dalil, benda yang dia menunjuk tu dalil. Itu lagi ni kena dalil. Dalil madlu. Misalnya dalil madlu. Dalil makna tanah madlu benda yang ditunjuk. Misal kita katanya asak dok tubai di batang kayu hak bakar. Batang kayu asak dok tubai. Asak tu panggil dalil. Mana madlu? Api duduk dalam kayu. Menunjuk katanya api ada dalam kayu, asak tubai. Tu dalil. Nampak lagi? Dalil madlu. Mana dalil kata ikan ada dalam air? Menakak belum. Tu. Nakak panggil dalil, madlu ikan dia. Itu. Mana dalil kata Tuhan kita ada makhluk ini? Ada matahari, ada dengan bulan, dengan bintang. Ada dengan bukit, buka gunung gana, itu panggil dalil. Mana dalil kata chair kita tu ada rai? Semua dalam pagar kita tu ada ngenyo, ada ngepinai, ada ngenaka, ada belakang segala tanah ada juga. Kata chair kita itu ada rai. Chair kita ada dah mati. Lagi pula ada rai. Semualah. Tu panggil dalil. Ke tanah tu. Hai deh. Wis nak dalil madlu. Mana dalil kata orang tu ada penyakit wanara, dia batuk. Tu. Batuk lah dalil. Penyakit dah dalil dah ada. Mana dalil kata orang tu nak murih ke orang? Muka merah. Muka merah sebagai dalil. Itu dia. Banyak dah misal. Lepas tu faham dia. Bermula dalil atas ia demikian itu baharu alam ini. Yani alam ini baru ada. Hari itu tak ada. Lepas tu lah ni ada. Itu dalil kata Tuhan kita ada. Ada tukang yang jadi. Dalil kata tukang itu ada loh. Dulu pada ada muka ni lagi. Itu dalil. Tuhan suruh supaya ni dalam mata Jauharah kata panzur ila nafsika summan takili.
lil alamil ulwi summa sufli. Tiliklah kamu kepada dirimu. Patu mu lenggok dah lah naik langit, tengok bulan bintang, matahari. Nah, burung duk terbang umpamanya. Patu mu tengok ke bawah kata. Bila mu tilik dirimu tengok alai sebelah atas, tengok alai sebelah bawah, tajid bihi sun'an badi'ahi kamu. Tentulah kamu jumpa akan Tuhan yang maha kuasa. Lagi pula yang menjadikan endah benda hak dia buat. Tu dalil. Deh kita kena fikir tilik je katanya. Dan wajib pula kita ketahui akan bahawasanya Allah itu wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ini atas jalan ijma'. Yang ni wajib atas tiap-tiap mukallaf lelaki dan wanita. Wajib kita kena iktikad. Belum pada iktikad kena belajar dulu. Wajib kita kena belajar pelajaran tauhid, wica tauhid. Kerana pelajaran inilah yang royak kata Tuhan kita saat itu. Pelajaran hak inilah ia bahas masalah ketauhidan. Wajib kita belajar hingga sampai kita reti dan reti kita iktikad. Bahawasanya sekalian sifat kesempurnaan. Orang panggil sifat kamalat. Sifat kamalat bahasa Arab, bahasa Melayu kata beberapa sifat Yesus patut dengan Tuhan. Nah, sifat naqais, sifat yang kekurangan di atas Allah atau mustahil. Wajib Tuhan bersifat bukan kata 20 ni, banyak lagi. Sifat kamalat Tuhan amat banyak tak terhingga bilangnya. Tak siapa tahu melainkan Allah. Ya wajib kita belajar 20 ni kerana 20 ni ada apa ni alas ada nah dalam Quran. Dan lagi pula hak besar-besar. Padahal sifat Tuhan itu banyak lagi bukan 20 ni. Tiap-tiap sifat hasung patut bagi Tuhan wajib dia bersifat. Itu nama dia sifat kamalah. Nah. Wajib di atas kita ketahui bahawa Allah Taala wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yakni sifat yang sepatut dengan Allah Taala, yang sesuai dengan Allah, yang berlaku dengan Tuhan, yang sewajar dengan Allah Taala. Banyak, bukan banyak tu, bukan 20 tu, banyak lagi. Dan ke-42 daripada segala simpulan iman yang 50 itu ialah wajib bagi segala nabi pesuruh itu. Yang ni wajib sekalian nabi hak jadi rasul. Ya nabi hak tak jadi rasul, nabi semua 124,000 nabi. Sekati 2,04,000. Yang ni 124,000 nabi. Hak jadi rasulnya 313, 14, 15 terkilat. Dan ulul azmi hak besar sekalinya, iaitunya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang ulul azmi orang panggil. Orang bani para rasul hak kena buat nyanyi dengan umat. Yes habis-habis sabar. Maknanya puak ni puak ia kena buat nyanyi dengan umat. Maknanya puak ia ten sabar sungguh. Pak 5 orang ni. Deh. Asyadul balak dia panggil, asyadul ambala al anbiya. Seteruk-teruk bala para nabi. Para nabi semua saat ni tak ada dia seorang bos ni dia. Seteruk-teruk bala iaitu orang nama satu di sisi Allah. Itu buat nabi. Hal lebih teruk lagi 5 orang ulul azmi. Iaitunya wajib bagi segala nabi pesuruh itu bersifat dengan sidqum. Artinya benar pada sekalian barang yang dikobarkan akan kita. Ya datang mereka itu dengan dia. Sidik mana betul. Betul. Cakap pun betul. Dia kecek tubik suara hak tubik lubang mulut dia tu bertetang dengan diri perkara. Bertetang dengan nafsul amri. Dia royak orang kata lemu kaki pak. Maka lemu kaki pak sungguh. Tu mana sidik. Sidik mana suara hak tubik tu betul dengan diri perkara. Yang kata benatan lemu kaki pak. Lemu sungguh kaki pak. Kaki pak. Itu mana sidik. Ada pun yang dia mengata, lemu kaki 2. Itu kasih. Yang kaki pak, lemu kaki 2. Itu kasih. Lemu kaki pak, kaki 2. Itu sidik. Pasti kia gila. Itu mana sidik.
Artinya benar pada sekalian barang yang dikhabarkan. Semua hak dia ada royak tu betul lah kau. Kerana perkara hak dia ada royak, Nabi royak tu wahyu daripada Allah, bukan ada rekod kat dia ada. Nah, benar pada sekalian barang yang dikhabarkan akan kita, yang diroyak akan kita. Ia datang, yakni ia bawa datang. Ia bawa datang oleh mereka itu, oleh para rasul, dengan barang itu daripada Allah Ta'ala. Hak dia ada royak tu mari pada Allah Ta'ala semua. Wahyu minallah. Jikalau dengan bergurau-gurau sekalipun, walaupun dia bahau, itu dia bahau dah. Walaupun dia sani berkelolo, tapi berkelolo dia tu sungguh. Nah, dia royak kata orang tua yang baca Nabi kita biasa kelolo. Orang tua tak dapat masuk syurga. Maka orang tua dengar Nabi kata tu riak lalu. Maka Nabi kata sungguh, dalam syurga tak ada orang tua. Hak tua jadi muda. Bila masuk dalam syurga umur 33. Maka barulah orang Tino tua sana itu senyap. Ni Nabi kelolo. Tu dia. Kelolo sungguh. Jikalau dengan bergurau-gurau sekalipun. Dan ke-43 daripada sekalian simpulan iman yang 50, wajib bagi segala mereka itu bersifat dengan amanah. Apa amanah? Artinya kepercayaan. Amanah mana kepercayaan? Mana rasul ni seorang yang kepercayaan. Sama ada Allah Ta'ala taruh kepercayaan dia ataupun dengan manusia. Nah, tu maknanya. Habis. Maknanya tak belok lah. Semua orang jadi rasul ni tak ada belok, tak ada khianat orang panggil. Apa saja hak Tuhan pesan dia, maka sani dia mana dia kepercayaan. Dia tak belok, tak ada jadi kacau pada. Nah, dan ke-44 wajib bagi segala mereka itu bersifat dengan patono. Artinya bijak sakno. Bijak sakno tu. Semua orang jadi rasul ni bukan orang thamada deh. Orang intelektual. Orang panggil orang hak bijak sekali. Tuhan beri akal fikiran dia tu bijak, boleh mengatasi, boleh mematikan kukuk orang. Orang panah dari segi cakapan, dari segi fikiran, boleh mengalahkan akal hujah-hujah orang. Bukan orang thamada lah. Orang hak Tuhan lantai, Tuhan tentang. Walam takun nubuwatu muktasabah. Tidak ada satu nabi pun dipisah. Nak pisah jadi nabi tak boleh. Jadi wali tak apa, boleh pisah. Jadi nabi tak boleh. Leratan tak ada. Tang-tang dia panggil. Hak latih daripada Allah. Orang jadi nabi nak pisah jadi nabi wahmah tak boleh. Walam takun nubuwatu muktasabah walau raqaha fil khairi a'la aqabah. Walaupun dia beramal dia banyak seperti bukit, sekali pun tak boleh jadi nabi. Takut ada lah ni orang ada mengaku jadi nabi. Tak ada. Tak ada. Nabi pelang tu pelana. Habis kata kan nabi kita aja. Nabi akhir zaman, penghabis khatamun nubuwah nabi kita. Maka semua orang jadi nabi, jadi rasul, orang bijak semua. Teman kita bukan gitu. Dia patonah bijak sana. Dan ke-45 wajib bagi mereka itu bersifat dengan tablighuma umiru bitablighihi lil khalqi. Tablighuma umiru bitablighihi lil khalqi. Artinya menyampaikan barang yang disuruh sampaikan akan dia bagi segala makhluk. Yaitu tabligh. Semua orang yang jadi rasul ni mesti kena menyampai. Wajib dia menyampai. Iaitu benar hak Tuhan beritahu ke Nabi sani 3 dah. Tuhan wahyu kepada Nabi ni 3. Yang pertama Tuhan beritahu kepada Rasul dan suruh menyapa kepada Rasul. Jangan susuk sama sekali. Hak ni lah mustahil Rasul sani menyusup. Perkara hak Tuhan beritahu ke Rasul dan Tuhan berkata, "Hei Rasul, mu kena menyapa pada umat." Jangan susuk walaupun sikit. Hak ni wajib di atas Rasul tu menyapa. Yang kedua Tuhan beritahu ke Rasul. Tuhan kata, "Hak ni aku beritahu kepada mu je, aku tak boleh menyapa kepada umat."
Hak ni mustahil Tuhan saat mustahil Rasul saat itu dia beritahu pada umat, menyapa pada umat. Perkara hak Tuhan beritahu khususi ke Nabi kita. Dia beritahu kepada Rasul semua, beritahu ngejalin khususi. Maka hak ni tak nyapa. Nah, lau alimtum ma a'lamu la dhahiktum qalilan. Bila Nabi kita royak pada sahabat, ada satu perkara Tuhan beritahu pada aku, tapi dia tak beritahu pada kamu. Lalu itulah sahabat tanya. Oh, Nabi katanya, lau alimtum ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau kamu tahu barang hak aku tahu, nescaya kamu menangis banyak dan suka sikit. Kalau mu tahu barang hak aku tahu, hak Tuhan beritahu pada aku, tak beritahu padamu. Kalau mu nak tahu juga, tentulah kamu tu menangis banyak dan suka sikit. Ni perkara ni lah orang panggil khususi bagi Nabi. Dah, yang ketiganya Tuhan beritahu kepada Rasul dan Tuhan beri pilih. Mu nak menyapa apa tak apa, tak apa menyapa apa tak apa. Hak ni haram. Haram bagi Rasul tu menyapa. Dia. Hak kata wajib bagi Rasul menyapa, hak pertama saat ni. Tuhan beritahu ke Rasul dan Tuhan katanya, mu kena menyapa kepada Rasul. Balighu anni walau ayat. Nah, hendaklah kamu menyapa. Walaupun satu ayat pun kena menyapa. Hak ni mustahil Rasul tu menyusul. Habis. Dan ke-46 daripada sekalian sipoleh yang 50 itu iaitu mustahil di atas sekalian. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi akrimna bit taqwa wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.